Start recording. Okay. Go. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa lagi kita pada waktu yang sama, hari yang sama, Jumaat 23 Julai 2021 bersamaan 13 Zulhijrah 1442 Hijrah. Apa khabar cikgu-cikgu semua dan juga penonton-penonton di luar sana? Saya hari ini masih bersama dengan anda seperti minggu lepas, tapi pada minggu lepas kami ada masalah teknikal. InsyaAllah pada hari ini kami telah mengatasinya. Dan pada hari ini kita akan ada dua orang tetamu yang hebat yang bersedia di atas talian. Apa kata kita jumpa mereka sekejap lagi? Okey. Okey, bersama saya pegawai-pegawai teknikal yang berada di studio bersama dengan Tuan Haji Azman, Tuan Haji Taja dan juga Nur Hidayah. Okey, sekarang kita ke studio. Hai, Assalamualaikum. Saya dah sampai di studio. Rara! Oh, Rara! Kenapa tak masuk kelas online lagi ni? Bukan kelas dah start ke? Ini dah pukul 9 ni. Cucu Wan ni asyik main aja. Sepatutnya pagi ni ada kelas apa, Rara? There is no class today, Nini. Amboi. Speaking London pula cucu Wan dengan Wan ni. Kenapa pula, Rara? Tiba-tiba hari ni tak ada kelas online. Teacher kata hari ni dia pergi ambil vaksin lah. Nanti teacher ganti kelas lah. Oh, teacher Rara pergi ambil vaksin. Baguslah tu. Suka Wan mendengarnya. Tapi Wan, sebab apa semua orang kena ambil vaksin? Rara, sekarang ni kan kita dilanda wabak COVID-19. Jadi, teacher Rara tu dan semua orang kena ambil vaksin untuk lindungi diri kita. Dan pada masa yang sama, melindungi orang lain di sekeliling, termasuk anak murid teacher. Macam Rara ni. Macam hari tu Rara. Okey, sekarang kita dah berada di talian. Apa khabar semua? Mama dan Papa Rara pun dah ambil vaksin. Baik. Jadi, Alhamdulillah, kami dah sihat. melindungi Alhamdulillah. vaksin ni. Dan kami juga melindungi Rara serta orang lain dari mendapat jangkitan COVID-19. Wan, Rara pun nak ambil vaksin jugalah. Amboi cucu Wan ni bersemangat betul. Rara, tak boleh Rara. Rara tak boleh ambil vaksin buat masa ni. Sebab vaksin ni tidak sesuai diberikan kepada kanak-kanak yang macam Rara. Sebab itulah orang dewasa macam Wan, macam Tok Wan perlu ambil vaksin bagi melindungi, bagi nak jaga kesihatan kanak-kanak macam Rara dan kawan-kawan. Oh, I see. Now I know. Thank you, Nini. Oops, Wan. Rara.
Okey. Rara! Oh, Rara! 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 Oh, Rara! Kenapa tak masuk kelas online lagi ni? Okey, kita teruskan siaran kita pada petang ini. Seperti yang dijanjikan tadi, kita ada dua tetamu yang terkenal di atas talian. Mereka berdua ni ialah Cikgu Tiup dan seorang guru daripada Didik TV. Hebat tu. Okey. Jadi kita mulakan dengan tetamu yang pertama. Tetamu yang pertama kita, saya memperkenalkan Cikgu Sheila. Cikgu Sheila, sila perkenalkan diri. Okey, Assalamualaikum, selamat sejahtera semua. Terima kasih kepada Tuan Haji Muhammad Faizal, Penolong Pengarah SSTP JPN Perak. Juga terima kasih kepada Tuan Haji Azman call, cakap Cikgu Sheila tolong ya, Jumaat ni jangan ada apa-apa, saya melapangkan diri. Tuan Hidayah dan juga Puan Hidayah lah. Sedia maklum, saya Puan Nur Sheila binti Mazlan, daripada SMK Tanjung Rambutan. Saya berkhidmat di SMK Tanjung Rambutan dan telah 20 tahun berkhidmat lah. Jadinya bersama transformasi ICT ni kiranya satu topik yang sangat perlulah untuk guru-guru tahu, yang mana sistem pendidikan kita sekarang ni berada dalam keadaan norma baru, yang mana cikgu nak tak nak kita kena move on, kena ke depan, kena belajarlah. Paling simple pun kita cubalah belajar, yang penting untuk memastikan PDPR kita, objektif PDPR kita tercapai. Ya, benar. Itu yang semoga berharap apa yang akan dikongsikan hari ini dapat memudahkan guru-guru di luar sana lah. Yang penting cikgu-cikgu mudah nak menjalankan PDPR dia yang terbaik. Ya, dan betul. seterusnya kita jemput tetamu kita yang kedua, Cikgu Nur Hayati. Dipersilakan. Okey, terima kasih kepada Tuan Haji Faizal daripada SSTP JPN Perak, juga Tuan Haji Azman, juga Tuan Haji Taja dan Puan Hidayah dari SSTP JPN Perak atas jemputan ni. Dan yang saya kagumi lagi macam mana, jadi idola adalah Cikgu Nur Sheila Mazlan pada hari inilah. Ini pertama kali saya bergandingan dengan Cikgu Sheila. Selama ni Cikgu Sheila memang dah selalu sangat membuat perkongsian, lebih banyak berkongsian, membuat perkongsian melalui webinar apa semua kan. Jadi ini kali pertama lah sebenarnya saya pun agak nervous ni nak bersiaran dengan Cikgu Sheila ni dan juga Tuan Haji Faizal sendiri. Tuan Haji Faizal ni saya pernah jumpa kali pertama masa PKP mula-mula sekali. PKP yang pertama masa kebetulan pada masa tu ada terlibat untuk buat video sebab masa tu berkeperluan untuk membuat video. Jadi saya pernah berjumpa dengan Tuan Haji Faizal, Tuan Haji Taja, saya pernah berjumpa dengan Tuan Haji Azman. Memang sangat-sangat orang kata berdedikasi lah masa saya berpengalaman terlibat dalam pembikinan video tu. Banyak juga belajar daripada Tuan Haji Faizal, banyak berkongsi apa semua. Dan jadi kiranya saya di sini kecil je, walaupun tak berapa kecil kecil je orangnya. Dia sekergil lah berbanding semua yang nama-nama yang saya sebutkan ni. Memang sangat-sangat saya kagumi lah. Dan saya nama saya Nur Hayati. Panjang intronya, nama saya Nur Hayati Jamil. Boleh panggil Cikgu Hayati. Jadi saya merupakan pengajar di College Vocational Kuala Bangsa.
telah berkhidmat selama 13 tahun. Pada masa tu belum lagi college vocational lah. Masa tu mula-mula first posting dekat situ, namanya Sekolah Menengah Teknik Kuala Kangsar lagi masa tu. Lepas tu bertukar sekarang dah jadi college vocational Kuala Kangsar. Dan saya 13 tahun dah lah saya berada di sini. First posting di sini dan masih lagi di sini. Dan saya di College Vocational Kuala Kangsar, saya mengajar matematik. Okey. Apa yang menariknya di Kuala Kangsar tu? Banyak menarik ni, Cik. Banyaklah, banyak nak cakap je nak apa, tempat makan apa, banyaklah yang menarik ni Kuala Kangsar ni. Nanti kalau dah habis reda semuanya bolehlah datang ke Kuala Kangsar kan, Bandar Diraja. Ya, Kuala Kangsar ni ialah Bandar Diraja. Letaknya Istana Iskandariah di Bukit Candan. Betul. Okey. Jadi sebelum kita meneruskan, apa agaknya tajuk kita hari ni? Cikgu Nayati? Ya? Apa tajuk kita hari ni agaknya? Hari ni tajuk kita berkaitan dengan transformasi ICT. Jadi hari ni tajuk kita adalah berkaitan dengan interaktif quiz yang boleh kita buat dalam PowerPoint, iaitu class point. Betul tak Cikgu Sheila? Okey, Cikgu Sheila. Tajuk kita sebenarnya hari ni ialah sebenarnya kita nak belajar tentang bagaimana PowerPoint yang kita jadikan dia interaktif. Bagaimana kita jadikan PowerPoint kita interaktif? Sebelum ini yang kita faham, PowerPoint hanya sehala, tetapi kali ini kita jadikan dia interaktif. Okey. Jadi sebentar lagi Cikgu Sheila akan memperkenalkan apa itu class point, iaitu satu daripada plugin yang terdapat pada dalam PowerPoint ni. Okey, tapi sebelum kita mula, kita main satu iklan. Hello hotline, Syima di sini, boleh saya bantu? Hello? Dengar, halo. Hello? Ni. Ya, siapa? Nama saya Salbia. Ni nak nanya. Besok saya nak pergi ambil vaksin, tapi saya nak cop lah. Nak booking. Tapi saya nak ni apa? Pfizer. Boleh? Okey. Ya, Puan Sabia. Okey, semua vaksin yang masuk, Pfizer ke, Sinovac ke, AstraZeneca ke, semuanya selamat. Sebabnya semua vaksin yang masuk ke Malaysia ni, kita dah dapat kelulusan. Kelulusan daripada MPRA. MPRA tu dan tentulah kerajaan kita ni sangat berhati-hati dalam pemilihan vaksin untuk rakyat-rakyat dia. Jadi, jangan ragu-ragu dia. InsyaAllah, semuanya selamat. Tak payah nak pilih-pilih. Agak kan boleh pilih. Yelah, terima kasih lah ya. Okey, kita sambung kembali. Okey, jadi dengan ini saya pun persilakan Cikgu Sheila untuk menerangkan apalah yang dikatakan class point. Dipersilakan Cikgu Sheila.
Okey, terima kasih kepada moderator kita Tuan Haji Faizal. Okey, tengok iklan cucuk tadi kan. Okey, saya punya appointment 26 hari bulan ni. Saya kena appointment. Okey, saya akan mulakan dulu lah ya Cikgu Yati. Tentang sebut sedikit lah apa yang dimaksudkan tentang class point ni. Okey, class point ni sebenarnya kalau cikgu tengok bila kita buat PowerPoint selalunya kita akan satu hala. Macam mana yang diberitahu oleh Tuan Faizal tadi lah. Bila kita add on kan class point ni, kita boleh berinteraktif dengan pelajar on the spot, on the dot. Jadi sebelum saya mula, dia bila benda-benda yang shock, dia seronok ni memang kita rasa macam terus. Cikgu Sheila dah hilang dari atas talian. Tapi ini perkara biasa bila kita berhubung di atas talian. Jadi mungkin ada balik. Okey, saya mohon cikgu-cikgu di luar sana, cikgu-cikgu boleh type saja dekat handphone cikgu classpoint.app. Kemudian cikgu cuba isikan kod kelas tu 77227 seperti mana paparan saya. Cikgu boleh masuk ke kelas ni sekarang di atas talian secara live. Okey, sekarang ni saya tengok ada seorang dah baru. Ni Cik Faisal lah ni. Okey, cikgu-cikgu boleh je tak perlu keluar daripada tak perlu keluar daripada live yang cikgu tengok ni. Cikgu buka tertikap lain dekat phone. Cikgu type saja classpoint.app, nanti dia akan keluar macam ni lah. Dia akan keluar yang biru ni, paparan ini. Cikgu letakkan nama cikgu dan cikgu letakkan kod kelas. Kemudian cikgu klik join. Okey. Sudah ada seramai 6 orang. Okey. Bolehlah kita nama pun macam kita sembang-sembang. Jadi kita je santai-santai hari ni, sambil kita santai-santai sembang-sembang ni ada sesuatu yang dikongsikan dan semoga bermanfaat untuk cikgu-cikgu semualah. Okey. Okey, bilangan bertambah. Berapa ramai dalam satu masa pelajar boleh masuk dalam class point ni? Okey, kalau ikutkan dia ada dua version lah. Dia ada yang free version dengan yang pro. Saya punya yang pro punya boleh maksimum dia sehingga 200 participants. Kalau yang free tu 25 lah. Kiranya macam ngam-ngam untuk kita satu kelas lah macam tu. So kita menunggu lagi lah. Okey, maknanya kita bersama-sama buat. Cikgu nampak lah kan saya punya slide ada. Kemudian bila cikgu tengok dekat paparan live ni, cikgu nampak partisipan tu sentiasa bertambah. Okey. Jadi itu satu features yang saya nak tunjuk, yang mana walaupun cikgu berada di mana-mana, anak murid kita berada di mana-mana, cikgu hanya perlu, maknanya class point ni kiranya PowerPoint ni saya yang buat, jadi saya akan control. Jadi untuk memastikan pelajar kita boleh berinteraksi bersama-sama, syarat dia satu je. Saya buka saya punya slideshow dan pelajar buka classpoint.app ni. Tu dia Cik Faizal. Mudah kan? Bermakna menggunakan telefon pun boleh? Yes, dia nak lepak-lepak dekat katil ke, kita tak nampak kan. Tapi dalam masa yang sama, kita bagi tugasan dan pelajar tu dia akan buat dekat handphone dia lah. Yang penting pembelajaran berlaku. Yes, pembelajaran berlaku walaupun dia berada di mana-mana sahaja. Okey. Sekarang ni saya tengok dah ada 70 peserta yang masuk. Okey, saya pun masuk juga Cikgu Sheila. Ya cikgu. Okey. Saya pun masuk juga. Okey. Yang ni kita akan try lah just for fun. Macam saya kata tadi, dalam kita bersantai-santai ada benda yang dapat cikgu dapat sesuatu dah hari ni. Okey, cikgu nampak di paparan saya letakkan satu macam task lah. Sila buat naik gambar paling comel dari telefon bimbit anda. Okey, ada ikon upload di sini. Selagi saya tak
ketik dia, cikgu tak akan nampak apa-apa perubahan dekat cikgu punya handphone. Okay, once saya klik image upload, okay, saya rasa cikgu-cikgu nampak sesuatu dekat handphone cikgu yang mana cikgu kena upload gambar, betul tak? Betul. Cuba tangkaplah apa-apa gambar sendiri ke apa ke yang paling comel, cikgu tak upload dalam tu. Biasanya pelajar sangat suka bila dalam bukanya dipaparkan. Ya, betul. Jadi dekat sini saya boleh nampak paparan ini, okey, dan nama. Okay, kita anggap yang peserta dalam ni pelajar lah ya. Okey, cikgu. Suan sedang makan ke? Okey. Jadi Cikgu Yati. Okey, Cikgu Tini sedang makan durian ke cikgu? Okey. Maknanya dekat sini saya nak tunjukkan, walaupun cikgu kita bukan dalam Google Meet, okey, pasalnya cikgu akan terfikir kita guna Google Meet, kita guna Zoom, kita guna apa lagi ya? Webex ke apalah, Teams ke kan? Skype ke. Skype ke. Maknanya benda tu pelajar kena tengok kita punya slide presentation, kita kena share slide. Tapi bila guna class point ni, saya boleh tulis, minta dia pelajar, okey tak apa hari ni tak payah Google Meet apa semua, kita akan buat latihan. Jadi pelajar akan ikutlah latihan yang mana saya minta, upload gambar ke, short answer ke. So hari ni kita try yang ini dululah. Letak gambar. Okey. Lepas tu kalau cikgu tengok dekat bawah ni, dah ada bilangan 39 yang menyertai lah. Kemudian kalau saya klik close submission, cikgu-cikgu tak boleh, maknanya pelajar-pelajar kita tak boleh hantar dah gambar. Kita boleh tetapkan masa lah. Ya, yang ini perlu contoh macam saya selalu ajar pelajar kalau nak jawab kertas perniagaan. Kalau 4 markah dalam 4 minit. So saya akan setkan cukup je 4 minit saya akan close submission. Jadi kita boleh nampak lah pelajar tu dia punya tahap dia di mana. Boleh tak memenuhi kriteria kehendak cikgu ke apa-apa kan. Okay, ramai ni 49 hantar gambar. Okay, saya close up. Ramai lagi nak. Kita punya SSC Plus untuk TVET. Masuk juga. Okay, jadi ini salah satu features yang ada di dalam class point lah. Okay, Cikgu Yati nak tambah apa-apa tak? Sementara kawan-kawan seronok menghantar gambar ni, ada apa-apa tak Cikgu Yati? Okey, terima kasih Cikgu Sheila. Jadi apa yang Cikgu Sheila, aktiviti yang Cikgu Sheila tengah buat sekarang ni adalah daripada class point tu sendiri. Okey, jadi dalam class point ni dia ada 4 interaktif quiz kalau tak silap saya. Betul tak Cikgu Sheila? Ya, kita betul. So kita ada dalam class point ni. So ini adalah salah satu interaktif quiz yang ada di mana Cikgu Sheila guna image upload. Jadi selain daripada itu kita ada multiple choice, slide drawing, short answer, word cloud dan juga image upload ni lah. Ini 5 bukan 4, silap lah 5 Jadi salah satu aktiviti yang boleh cikgu-cikgu gunakan lah dalam kelas online kan semasa menggunakan PowerPoint adalah image upload ni. Jadi cikgu boleh tanya apa-apalah, macam Cikgu Sheila hari ni dia minta upload gambar yang comel. Tapi saya tengok macam-macam gambar ada gambar durian pun ada gambar durian tu yang tak tahan tu. Sebabnya saya peminat durian ni, setiap hari durian tu tak habis lah dekat rumah ni. Di Kota Kansar banyak durian ni sekarang. Banyak. Jadi tu salah satu antara aktiviti yang menarik lah, di mana kita boleh terus interaksi dengan interaksi pada slide PowerPoint tersebut dengan upload gambar macam tu. Jadi ini sesuatu yang sangat menarik lah. Class point ni sebenarnya menyebabkan pembelajaran 2 hala berlaku. Ya, betul. Pelajar dan gurunya, bukanlah sahaja seperti biasa.
Ya, Ya. sangat-sangat betul. Okey. Okey. Teruskan Cikgu Sheila. Okey, dia saya close submission lah ya. Sekarang kita ada 91 yang masuk sini. Minta maaf saya close dulu kan. Tunggu ramai-ramai kan, saya takut drag masa lah. Tak apa, nanti kita boleh cuba-cuba lagi. Okey. So, bila macam contohlah cikgu dalam kelas sudah ada 30 orang pelajar. So 30 orang dah masuk. Cikgu hanya perlu close submission. Nanti cikgu nampak kat situ cikgu memang tak boleh nak upload apa-apalah. Kemudian dekat belas atas ni dia ada insert results as slide. Saya akan klik dia. Okey. Kemudian saya save for review. Saya klik. Kenapa saya punya ni? Okey, kita tengok. Alamak, dia hang lah pula. Ini sebahagian daripada masalah teknologi. Tapi Okay, tak tadi apa. saya dah klik. Saya dah klik insert as result. Saya rasa sebab bila kita insert dia terlalu as ramai ada, tu. yes. Dia tadi Apa 60 kan? Ya. Jadi apa yang bila Cikgu Sheila buat insert result as slide tu, dia jadi sebab dia jadi lambat sikit lah sebab yang hantar ni gambar semua kan. Jadi semua gambar ni nak dimasukkan dalam slide. Jadi mungkin dia lambat sikit lah sebab Berat gambar sikit. kan. Dia berat sikit lah. Jadinya daripada slide saya pertama tadi, sekarang slide saya dah jadi yang ke-70. Untuk slide. Ya. Sebab ada Yang banyak berat tu. gambar kan. Yes. Kita tengok ya. Tengok. Tadi saya slide yang pertama. Saya minta soalan slide ketiga. Wah, jadi banyak slide lah. Okay. Tiba-tiba dah jadi 191 slide. Maknanya secara indirectly-nya cikgu boleh simpan cikgu punya paparan ni. Contoh ini adalah jawapan pelajar kan. Cikgu boleh simpan paparan ni dan jadikan sebagai evidence lah pelajar kita berinteraksi dengan kita. Yes, pelajar hantar tugasan, cikgu pun boleh semak. Okey, saya kena pergi ke bawah-bawah sekejap. Okey. Ini yang last tadi. Image uploaded by Zamani. Butterfly. Okey. Tangan dan butterfly. Jadi itu salah satu yang menunjukkan yang mana benda class point ni bergunalah. Saya memang suka. Saya dengan Cikgu Yati memang menggunakan dua-duanya. Okey, dia interaksi dengan pelajar secara dua hala serentak. Tapi syaratnya itulah, cikgu kena buka slide dan pelajar kena buka classpoint.app tadi serentak. Kalau tak serentak dia tak boleh lah, tak boleh berlaku lah. Okey, sebelum Cikgu Yati terus, kita mainkan satu iklan lagi. Okey. Okey, boleh. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Apa khabar menantu kesayangan Mak ni? Khabar baik, Mak. Ayah okey je kat sini, Mak. Amboi. Kemain, Mak ya. Berajilan hari tu kan. Mengalahkan artis. Hehehe, Mak kan ramai follower. Kita kongsilah sikit pengalaman kita dan tip masa ambil vaksin. Oh, so macam mana hari ni, Mak? Mana okey tak? Ada rasa apa-apa ke? Alhamdulillah, dah masuk hari kedua ni, rasa senang-senang sikit tu adalah kat bahu ni. Mengantuk pun ada juga, Yop. Mungkin sebab dia penat kot. Abah kau pun Mak tengok okey aja. Siap dah berkebun kat luar rumah tu. Mak, dah dapat vaksin tu, Mak dengan Abah masih kena patuh SOP dan amalkan norma baru. Dapat vaksin tak masuk kita kebal tau. Sekarang ni kan, kes sporadik tengah panas. Sporadik? Apa ke benda sporadik tu, Yop? Oh, sporadik ni. Okey, jap Mak, nak jadi doktor jap.
Jangkitan kes sporadik ni berlaku dalam komuniti, tapi kita tak tahu macam mana puncanya. Kes ni boleh bergejala atau tak bergejala, tapi masih boleh menjangkiti sesiapa saja yang berada di sekeliling yang tidak mengamalkan SOP macam tak pakai mask dengan betul, berada kat tempat yang sempit, sesak dan tertutup. Gitu. Takutnya mak dengar. Macam mana dia boleh berlaku tu? Cuba kau cerita sikit, cerita. Contohnya, keluar ke tempat yang ramai orang. Kita tak tahu kan siapa yang ada COVID atau tak. Kemudian, orang tu tak pakai mask dengan betul. Bayangkan, tiba-tiba dia bersin. Air bersin tu bukan saja pergi kat kita, malah berterbangan kat udara. Titisan tu sama ada kita sedut ataupun ia jatuh pada sebarang permukaan. Lepas tu, kita pun sentuh permukaan tu dan kita pula sentuh mata hidung kita. A few moments later. Kemungkinan besar boleh dijangkiti COVID tau mak. Mak? Oh mak, dengar tak mak? Betul yo. Ya Allah, seram. Memang seram. Ya mak, 80% kes positif COVID pun tak ada tunjuk gejala. Banyak kes macam ni yang ayah handle sekarang ni. Yang muda dan nampak macam sihat pun kena. Yelah yo. Kita ni kena terus berhati-hati, berjaga-jaga. Lebih-lebih lagi kau tu yo, kerja kau tu hari-hari menghadap pesakit. Yelah ya yo, kita habis kat sini ya. Entah kenapa mata mak ni ngantuk pula. Nak keluar lah ni, nak segar-segarkan badan. Nak join abah kau berkebun. Okey ya, bye. Okey, itu tadi iklan tentang daripada Kementerian Kesihatan Malaysia berkaitan dengan COVID, penyebaran COVID dan sebagainya. Jadi kita kena beringat dan berhati-hati kerana penyakit ini memang berbahaya dan kita kena patuhi SOP yang telah ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara. Okey, berbalik kepada kita punya topik pada hari ini, Class Point ni. Okey, apa lagi selain daripada kita boleh upload gambar, apa lagi yang Class Point boleh buat, Cikgu Sheila? Okey, contoh dekat sini, ini gambar yang pelajar hantar lah. Okey, nama pelajar kita Cik Zamani. Okey, kalau tengok dekat bawah ni, kita boleh ada pen. Okey, jadi mungkin cikgu nak katakan, okey yang ini sepatutnya, okey ini betul. Kita boleh tanda. Wah, bermakna kita boleh semak kerja murid atas talian. Yes, terus saja semak pelajar punya. Kemudian macam biasa, bila kita dah keluar daripada paparan sebagai slide presentation ni, kita boleh simpan annotation tu. Jadi pelajar nampak lah, oh markah dia dapat 2 sebab macam ni, yang ni dapat 4 markah sebab ada 4 titik tu. Macam tu lah, maknanya semua boleh berlaku serentak. Tak perlu untuk cikgu tambah slide lain ke, tunggu kemudian ke, tak perlu. Bagusnya. Jadi cikgu-cikgu dekat luar sana, apa lagi? Kalau dah lihat dah bagaimana Cikgu Sheila tunjukkan. Okey, kejap lagi kita tengok bagaimana kita nak install PowerPoint, Class Point. Sementara saya tengah buka paparan yang ini, okey, kita boleh pick a name tau. Okay, contoh mungkin iaitu cikgu rasa nampak kan paparan dekat bawah saya tunjuk ni, dia ada nama macam orang kat tangan tu. Okey, contohlah kelas kita senyap. Okey, okey saya tanya, okey sepatutnya kepak rama-rama tu sepatutnya berwarna apa? Contohlah soalan saya bagi kat pelajar. Kemudian suara senyap. Okey, tak apa, senyap. Jadi saya akan klik yang gambar pick a name ni. Kemudian saya nak warna purple. Okey, Tini, awak kena jawab. Jadi benda tu kita boleh jadikan dia fun. Pelajar pun akan alert. Okey, takut nama saya keluar ni, kita kena berhati-hati ni. Jadi cikgu boleh randomly setkan. Okey, Izzah kena jawab. Okey, Swan kena jawab. Zamani kena jawab. Jadi semua benda ni dia memang dah siap adalah di bawah inilah. Jadi berdasarkan apa yang saya perhatikan, saya terasa seperti berada di dalam kelas.
Betul tak? Kerana selalu dalam kelas bila buat kuis kan, kita nak sebut nama pelajar tu, jadi kita pilihlah pelajar. Tetapi di sini kita menggunakan teknologi, dengan hanya klik saja kita dah dapat menyebut ataupun menarik perhatian pelajar berkenaan untuk menjawab. Ya, betul sangat-sangat. Okay, cumanya bila kita guna Google Meet, kita present dia as a slide, kita share presentation tu, suara tu adalah. Kalau cikgu macam saya kata tadi, dia boleh juga berlaku jika kita tak buka Google Meet, cikgu hanya buka slide presentation dan pelajar buka dia punya handphone dan type classpoint.app. Untuk berlakunya macam mana cakap, feedback bersuara tu, cikgu boleh gabungkan dengan WhatsApp ataupun Telegram chat. Jadi wajah cikgu tak perlu berada di paparan lah. Wajah cikgu pelajar tak nampak, tapi dia kalau kita guna Telegram chat tu sekarang ni ramai yang dah guna. Dia masih dengar suara saya lah. Okey, sekarang ni saya nak pelajar menjawab apa-apa. Saya akan klik warna orange. Okey, Yati boleh bagi jawapan. So sambil dia tengok slide tu, dia akan dengar suara saya bercakap. Macam mana? Bermakna data ni menjadi lebih kecil sebab tidak menggunakan video. Betul. Ya. Okey, ada satu soalan daripada Cik Nur Azlinda. Masa cikgu annotate, murid boleh nampak juga ke dalam kelas tu. Okey, macam mana? Cik Yati boleh jawab, Cik Yati? Pernah guna tak yang annotation ni? Okey, terima kasih kepada Cikgu Azlinda. Soalannya, masa cikgu annotate, murid boleh nampak juga ke dalam kelas point tu. Okey, baik. Kalau yang ni saya dah pernah cuba. Okey, jadi saya boleh lah nak jawab tu. Sebenarnya macam ni, pelajar boleh nampak kalau cikgu annotate sebab dalam kelas point ni dia bukan hanya ada interaktif quiz tu. Okey, sebenarnya bila kita dalam mode slideshow, dia ada dekat bawah tu ada pen, okey, pemadam, ada whiteboard, kita boleh pilih dalam mode slideshow tu kita boleh pilih whiteboard, ada pen apa semua. Okay, jadi kalau pelajar dalam paparan Google Meet ataupun Teams ke apa-apa platform yang cikgu gunakan, apa yang cikgu annotate, pelajar akan nampak. Okay, tapi saya dah cubalah, jadi saya boleh cakap. Maksudnya nanti cikgu pun cuba juga sebabnya saya cuba macam ni semasa pelajar di dalam dah masuk dalam kelas dah masuk dalam kelas point tu, dah masukkan kod dan nama. Jadi masa cikgu annotate tu, pelajar tak nampak lah dalam mode tu. Sebab saya dah cuba. Tapi pelajar akan nampak apa-apa paparan pada slideshow. Okay, kalau cikgu ada letak soalan ke letak apa-apa, pelajar akan nampak lah. Lepas tu kalau cikgu ada masukkan animation, maksudnya ada animation ikut turutan kan, pelajar akan nampak. Maksudnya mula-mula bukan semua terus keluar, dia akan nampak ada satu-satu keluar. Tapi kalau dalam mode tu cikgu annotate, pelajar tak nampak. Tapi pelajar dalam Google Meet, pelajar nampak lah bila cikgu share screen, pelajar nampak. Itu yang saya dah pernah cuba. Jadi kalau mungkin Cikgu Azlinda ni dah pernah cuba, jadi mungkin dia ajukan pertanyaan tu lah. Setakat ni yang saya cuba macam tu lah. Okay, tapi dalam kalau dalam kelas online tu, bila pelajar kembali ke paparan Google Meet apa semua, pelajar akan nampak apa yang cikgu annotate di situ bila cikgu share screen. Okay. Jadi setakat yang saya boleh maklumkan di situlah. Okey, selain daripada soalan boleh bertanya melalui chatting, anda yang berada di luar sana juga boleh menghubungi kami secara atas talian dengan menghubungi nombor 019 999 11594. Saya ulang sekali lagi, 019 999 11594. Jadi cikgu boleh hubungi kami sekarang sebenarnya, dan kita akan get through soalan cikgu kepada cikgu yang berada di atas talian ini.
Itu nombor yang sedang dipaparkan itu ialah nombor yang boleh dihubungi. Okey, sambil kita menunggu panggilan itu, kita boleh teruskan Cikgu Sheila? Okey, macam contoh yang ini saya dah annotate. Tetapi kalau cikgu yang masih memegang handphone cikgu tu, memang cikgu tak nampak lah annotation saya tu sebab dia dalam bentuk slide slide ni bila cikgu dalam Google Meet, cikgu share pelajar nampak pen merah saya, pen biru saya. Tapi bila cikgu dalam mode yang mana tidak bukan dalam Google Meet, maknanya cikgu hanya ada phone cikgu tu, cikgu memang tak nampak annotation kita. Tetapi okey, macam cikgu Yati cakap tadi, bila kita keluar daripada slide presentation, dia keluar want to keep your ink annotation. Okay, keep. Okay, bila saya dah keep, maknanya nanti dia bila saya dia dah save. Bila saya buka balik saya punya slide presentation, pelajar boleh nampak ada tanda raih, ada tanda pangkas semua tu. Oh, ini sangat penting sebabnya sekarang ni dalam PDPR kita kena ada evidence. Yes. Betul tu. Penglibatan pelajar apa semua. Jadi selalunya contohlah yang saya buat dengan pelajar, okey, petang-petang saya bagi, okey sekarang ni cikgu buka cikgu punya slide. Okey, awak boleh masuk kod ini, cuba jawab soalan ni. Cikgu bagi masa dalam setengah jam. So saya biarkan saya punya laptop tu terbuka dengan slide presentation. Kemudian saya kutip pelajar punya latihan. Okay, kemudian saya close submission, kutip latihan pelajar, saya savekan dia. Kemudian saya akan annotate, tengok betul salah. Besok bila kelas kita, saya akan keluarkan balik paparan yang mana yang telah ditanda. Jadinya tak payah banyak kerja lah. Cikgu hanya menghadap cikgu punya laptop ni sahaja dan PowerPoint yang sama. Cumanya bila kita nak menggunakan class point ni, make sure cikgu onkan cikgu punya wifi lah, internet. Sebab saya kadang-kadang terlupa, sebab kadang-kadang bila kita guna PowerPoint, kita tak perlu buka internet kan. Selalu terlupa, kenapa tak boleh masuk ni? Rupanya saya terlupa nak onkan saya punya wifi. Itu salah satu kenapalah. Sekarang ni tanpa wifi gelap rasa dunia. Bila dah ada wifi, lega. Betul. Okey, saya nak tunjukkan slide yang ini. Okey, yang ini yang mana untuk download class point ni, cikgu hanya pergi je type je dekat Google search tu, class point. Nanti akan keluar paparan lah, cikgu ikut je dia punya instruction. Dia suruh download, cikgu download. Dia minta isi nama, minta isi email, minta isi organisation ni. Cikgu isi saja, tetapi dia compatible untuk Windows 7, 8, 10 dan Office 13, 16, 19, 365 sahaja. Tapi rasanya sekarang ni pun ramai yang menggunakan ini saja kot. Kalau yang kurang daripada ni tu dah terlalu lama, betul tak Cik Faizal? Yang itu kalau bawah daripada Windows 7 tu alamak lamanya. Tapi kalau itu saja yang ada, kita terpaksa guna apa yang ada lah. Tak apalah, dia kalau cikgu ada atas daripada Windows 7 yang ini, cikgu bolehlah try menggunakan password ini. Kalau masih yang lama dan masih boleh digunakan, masih boleh berkhidmat, banyak lagi cara-cara sebenarnya untuk kita menjalankan PDPR. Ini hanya salah satu pilihan lah. Betul. Okey, Cikgu Yati, yang ni saya serah pada Cikgu Yati lah. Yati nampakkan paparan ni. Kita serahkan kepada Cikgu Yati. Boleh ceritalah tentang tools yang ada dalam class point ni lah. Okey, terima kasih Cikgu Sheila dan Tuan Haji Faisal. Okey, jadi di sini saya kongsikanlah. Sekejap saya kongsikan aktiviti yang ada saya buat bersama pelajar menggunakan class point. Okay. Alright. So saya nak tanya, nampak tak paparan PowerPoint saya ni? Dan saya juga nak tanya, adakah saya nampak
keras je ke tak bergerak ke. Dah, okey Ataupun saja. nampak Okey. Teruskan. Okey. Kalau saya nampak keras je suara tu tapi tiba-tiba keras nanti Tuan Haji Faisal atau Cikgu Sheila maklumkan je. Okey. Sebab saya tak nampak. Okey. Okey, so ini adalah paparan PowerPoint. Okey, jadi dekat sini saya tunjukkan sikit, saya besarkan je Okay, so kalau kita dah install ClassPoint, okay, jadi ada tab akan muncul di sini lah. Okay, tab saya pun tak kerti nak menyebut ni saya sebut ClassPoint je lah ya. Okay, so tab ClassPoint ni, so bila kita klik dekat dia, okay, kita akan nampak ada nama kita ni. Bila kita dah sign up ataupun kita dah masuk tu, kita sign up dululah. Okay, lepas tu kita ada dekat atas ni ada pen lah so ada pilihan warna pen dekat sini. Lepas tu sebelah tu kita ada 5 pen so kita boleh bertukar-tukar warna macam tu. Okay, lepas tu kita ada whiteboard background. Okay, so semua ni pen dengan whiteboard background ni dia akan berfungsi bila kita ada dalam mode slideshow. Okay, tapi kita pun sedia maklum dalam PowerPoint pun memang ada untuk kita nak annotate tu dekat sebelah bawah belah kiri ada kan bila kita dalam mode slideshow. Tapi bila kita nak klik tu dia bertukar-tukar. Kalau kita nak klik pointer, kena klik lagi. So yang ni dia dah ada. Dia bila dalam paparan mode slideshow dia dah ada dah siap-siap. Jadi kita tak perlu nak klik-klik macam tu lah. Okay, lepas tu ini dia di atas ni kalau boleh nampak ini dia interactive quiz ni. So ada 1, 2, 3, 4, 5 So ada multiple choice, okay, word cloud, short answer, slide drawing dengan image uploaded. Okay, jadi ada 5 ni lah. Dan kelima-lima ni kita boleh masukkan dalam kita punya slide PowerPoint. So kadang-kadang kita nak tanya apa kan, kita masukkan soalan tu siap-siap dan kita pilih interactive quiz yang mana yang kita nak gunakan. Okay, kalau nampak kan yang ni Okay, so okay, kemudian dekat hujung ni kita ada share PDF. Leaderboard ni kalau kita buat multiple choice okay, kalau kita buat multiple choice dia ada ni lah macam pertandingan lah. Nanti akan tunjukkan siapa tempat pertama, tempat kedua, siapa yang menjadi juara. Okay, lepas tu ada delete all response ni, get started, help desk. Okay, so sekarang saya nak tunjukkan contoh lah sebab aktiviti yang saya ada buat dalam kelas dengan pelajar saya. Okay, sekejap saya buat dalam mode slideshow. Okay, sekejap dia mungkin lambat sikit. Okay, sementara dia nak keluar ni, kalau ada apa-apa nak tanya, bolehlah tanya. Okay, so ini dah dalam mode. Ya, Tuan Haji Faisal ada nak tanya apa-apa ke? Okey, dekat paparan ni ada beberapa orang pertanyaan. Okey, contoh di sini Asnim Bakri. Murid pun kena download ke ClassPoint ini. Okey, tadi ada Cikgu Sheila jawab dalam notis tu. Sebenarnya tak perlu kan? Pelajar tak dia perlu. hanya masuk ke dalam ClassPoint app tu, kemudian masukkan kod. Betul tak? Ya, betul. Macam saya pula yang pandai. Betul. Memang betul sangat. Okey, so yang ni contoh dalam mode slideshow. Kalau dapat tengok dekat bawah ni. Okey, dekat bawah ni saya besarkan sikit So ni dekat bawah ni adalah yang kita boleh akses lah semasa dalam mode slideshow.
Okay, so ini ada pointer, ada pen 1, 2, 3, 4 warna, ada highlighter, ada pemadam dan juga ada whiteboard background. So whiteboard background ni menarik juga sebab dalam mode slideshow dalam mode slideshow kita boleh klik dekat whiteboard background ni, so dia akan jadi ada pilihan lah. Okay, ada pilihan. Sekejap saya klikkan. Okay, so bila klik kat situ dia ada keluar add a whiteboard macam ni. Okay, so ada pilihan nak whiteboard putih ke atau blackboard dan juga yang bergaris. Ini semasa slideshow. Semasa kita dah ada dalam mode slideshow kita mungkin kita tak ada buat apa-apa. Maksud saya kita tak ada buat persediaan animation ke apa, tapi sebenarnya kita boleh gunakan PowerPoint ni untuk jadikan whiteboard. So kita boleh letak background yang mana-mana lah. Okay, so ini bagi saya sangat menarik lah. Okay, semasa dalam mode slideshow ni. Okay, so itu dia. Kemudian macam Cikgu Sheila cakap tadi, dekat dalam mode slideshow kita boleh pick a name. Jadi siapa yang dah masuk dalam kelas kita tadi dengan kod tadi, so kita klik pick a name tu, nanti dia macam roda impian lah, macam kita pilih nama siapa kan. Tapi ni paparan yang macam ni yang keluar. So yang ni adalah kelas saya yang bila ni ada 6 orang je pun masuk. Ada 6 orang je kelas online. Kadang-kadang frust juga kan, tapi kita kenalah meraihkan lah orang yang 6 orang yang nak belajar. Cabaran. Ini satu contoh slide yang masa ni ada 6 orang pelajar saya yang masuk. So kita boleh klik lah nama saya sendiri, Farisha apa semua. So kalau kita nak pilih, kita just klik lah. Kita pun tak tahu siapa nama yang kita nak pilih. So kita random je, kita pick a name ni. So nanti nama siapa yang nampak tu itulah dia pelajar pun akan tertanya, nama siapa ni, nama siapa ni, siapa yang akan cikgu panggil untuk jawab soalan. Okay, lepas tu kita ada quick poll dalam mode slideshow ni. So kita boleh macam secara tiba-tiba kita boleh nak buat sama ada true false ataupun yes no okay, jadi kita boleh gunakan quick poll ni lah semasa dalam mode slideshow. Okay, so untuk yang ini adalah contoh pelajar saya. Dia jadi hang pula slide ini adalah contoh bila kita klik short answer tu, dia akan keluar paparan macam ni lah. Dan dekat atas ni ada live status. Jadi cikgu boleh klik tengok siapa yang dah masuk tapi masih belum jawab soalan. So dekat sini kita boleh tengok. Okay, so macam ni nama keluar, kita boleh tengok siapa yang dah masuk dan kemudian siapa yang dah submit. Okay. Alright. So untuk paparan ni, katakanlah pelajar ni mungkin dia dah jawab, lepas tu dia akan, kalau yang kita buat kelas Google Meet lah, mungkin dia kembali ke paparan Google Meet. Jadi dia boleh tengok respon kawan-kawan dia, respon dia yang telah dia submit tadilah. Okay. Alright. So itu dia. Okay, sekarang saya end jap slideshow. Saya nak tunjuk contoh lah. Yang ni saya gunakan short answer Saya gunakan interactive quiz dalam kelas point jenis short answer. So short answer ni, okay, so bila kita dah habis kelas, kita boleh tengok semula macam paparan sekarang ni kan. Kita klik dekat short answer tu, bila kita dah selesai kelas, kita klik dekat view response tu. So kita boleh tengok semulalah pelajar punya jawapan. So macam ni, there are no responses here. Ni kalau kita tak save lah. Kalau kita tak save, dia takkan keluar. So yang ni saya terlupa nak save rasanya. Ni sekejap saya tengok yang contoh yang saya ada save. Okay, jadi sementara tu sebab agak berat sedikit sebab saya mungkin tak buka apa, banyak. Cikgu Yati, sambil tu kalau ada nak tanya, kita santai je. Okey, apa kata kalau kita paparkan QR code untuk kehadiran? Okey. Sebab kehadiran ni kita akan dapat CJ terus melalui email yang cikgu-cikgu masukkan di dalam paparan itu nanti. Okey, boleh.
Sementara bolehlah cikgu-cikgu isi kehadiran dulu. Borang kehadiran ni kita telah masukkan dalam Google Form, dan Google Form ini secara automatik akan generate sijil untuk cikgu. Jadi cikgu akan dapat secara automatik secara atas talian, dan cikgu boleh print sijil ini. Okey, cikgu, sementara itu apa kata kalau kita mainkan satu iklan lagi? Okey, boleh? Okey, kita kembali semula ke atas talian ini. Okey, nampaknya Cikgu Hayati dah hilang daripada radar. Jadi sementara itu minta Cikgu Sheila teruskan dulu. Okey, boleh. Cikgu Hayati pergi mana? Suara saya dengar tak? Suara masih kedengaran. Oh, dengar. Okey. Sekejap saya. Okey, tak apa. Okey, tak apa. Cikgu Sheila teruskan dulu kejap. Okey, kalau kita ikutkan dekat sini, masih ada 96 cikgu lah yang berada di dalam saya punya class point ni. Okey, kita cuba pula untuk word cloud. Okey, nak tengok macam mana dia akan keluar bila cikgu menggunakan yang ini. Okey, soalan saya yang ini senang je. Okey, aplikasi yang tuan-tuan langgan untuk tujuan PDPR. Kalau tanya pada saya lah, banyak yang saya langgan. Macam-macam yang saya langgan sepanjang MCO 1.0 tu sampailah sekarang. Jadi cikgu boleh klik buat je lah, mungkin Powtoon ke, word wall ke. Yang ni just nak tunjukkan macam mana word cloud tu dikumpulkan. Masih yang cara yang sama macam tadi lah. Quizzes, okey. Oh, dia akan paparkan di paparan ya? Dia sebenarnya kita boleh pilih sama ada cikgu nak letak nampak ke tidak paparan ni di apa. Cuma paparan ni akan nampak bila kita secara live. Bila cikgu, bila pelajar dengan handphone dia hanya nampak dia punya paparan sajalah. Yang itu pelajar akan nampak keseluruhannya bila saya klik save as slide presentation sekarang. Save as another slide tu kadang barulah diorang nampak. Okey, bagi student daripada IPG, dia tanya boleh ke student IPG isi borang kehadiran? Boleh. Dan juga bila diisi tuan-tuan akan dapat sijil secara automatik. Okey, terima kasih. Teruskan Cikgu Sheila. Okey, ini ramailah Kahoot, Whiteboard, Wiser, Padlet, Live Worksheet. Yang ini memang sangat-sangat berguna lah. Okey, untuk pelajar-pelajar. Memang sebenarnya ramai pun cikgu-cikgu yang memang melanggan bermacam-macam. Okey, bermacam-macam aplikasi.
tujuan kita satu, semua sama je, untuk menjamin berharap supaya PDPR kita dapat berjalan dengan lancar lah. Okay, saya nak share satu, kawan saya dia bukan seorang guru, dia terlibat dalam marketing, dia juga menggunakan class point ni. Macam dia nak Menarik, dia nak minta pelajar pula. Dia macam ada leader lah kan, leader Peserta nak dia. punya Dalam peserta grup. dia bagi feedback penggunaan barang dia macam mana, pernah guna ke tidak. Jadi dia pun maknanya tak semestinya kita cikgu je boleh menggunakan class point ni. Yang bukan, mungkin Cik Faizal nak minta Puan Hidayah hantar apa-apa ke, okey, hantar gambar sekarang. mungkin boleh guna juga. Dia ikut aktiviti masing-masing sebenarnya. Okay. Ni jadi contoh yang samalah, saya akan close submission. Bila kita dah collect semua jawapan pelajar, kita close submission. Okay, step keduanya insert results as slide. Okay, kemudian kita save for review lah. Jadi rasanya dekat paparan telefon masing-masing dah nampak kan paparan yang ini. Maknanya kita dah kumpulkan dan semua pelajar boleh lihat serentak. Okay. Tu yang saya nak tunjuk tu. Okay, kalau harga dia lah. Kalau basic dia yang free ni dia 5 question per PowerPoint lah. Maknanya setiap kali cikgu buat PowerPoint tu, mungkin cikgu buat 30 PowerPoint, cikgu boleh insert 5 je. 5 saja yang ada class point tu lah. Kemudian maksimum kelas 25. Kalau yang berbayar macam saya dengan Cikgu Yati guna yang pro punya lah. Okay, dia boleh bayar per month ataupun Annually. Annually. Dia lump sum lah, boleh lump sum setahun ataupun setiap bulan. Tapi bila kita bayar lump sum tu dia akan lagi murah lah. Okay, Okey, mungkin cikgu-cikgu di luar sana ada pertanyaan dengan tetamu kita dan banyak manfaatnya. Kalau kita dah lihat bagaimana kita buat perkongsian ini, penggunaan class point ini telah boleh menyebabkan pembelajaran interaktif berlaku, iaitu pembelajaran dua hala antara murid cikgu. Jadi kelas ini akan menjadi aktif dengan aktiviti yang cikgu-cikgu telah susunkan. Dan terdapat dua versi, iaitu versi yang percuma, iaitu basic, dan juga versi yang pro. Ini terpulang kepada cikgu-cikgu. Kalau cikgu rasa nak guna yang free pun boleh, nak guna yang advance sikit pun boleh. Walaupun yang percuma, kita tetap masih boleh gunakan beberapa cuma featuresnya tak besar sangat, tapi masih boleh digunakan. Okey. Betul. Ni sebenarnya ada tiga sebenarnya. Satu free yang basicnya, satu pro, lagi satu untuk school custom. Iaitu quotation dia kena minta, kena ada klik button untuk quotation lah, bukan terus by now semualah. Sini Cikgu Yati presentation tadi macam mana? Tak boleh buka dah. Boleh. Tapi saya nak share screen lah. Sebab tadi saya guna OBS. Jadi sebab bila saya buka banyak dia macam lambat sikit lah. Jadi saya tutup dulu. Jadi saya nak share screen lah. Okay. Right. So sekarang saya share screen. Okay, jadi boleh nampak belum lagi. Okey, dah keluar dah. Okey. Alright, jadi ini adalah screen. Ini adalah saya punya PowerPoint. Okey, sekejap ya. Ni hari tu saya ada buat kelas tajuk persamaan kuadratik. Okey, jadi apa yang nak menarik perhatian saya di sini adalah saya besarkan sikit ni. Okay, so ini adalah jadual Saya letak jadual ni dalam saya punya slide PowerPoint. Jadi saya nak pelajar jawab saya punya soalan ni dalam bentuk jadual ni. Jadi saya gunakan interactive quiz jenis slide drawing. Okay, jadi slide drawing ni
pelajar dia akan nampak bila pelajar masuk kelas kod. Okay, dan masuk nama. So dia memang akan nampak macam seperti paparan ini dalam mode slideshow. Dan apa yang menariknya adalah memang saya suka betul lah sebab pelajar boleh tulis terus. Seolah-olah dia tulis terus dekat slide tu. Jadi bagi saya seronok lah. Saya rasa saya dah tak perlu nak macam mana sebab saya ni siapa yang cikgu macam saya ni PowerPoint dekat di hati. Apa-apa saya suka sangat. Kalau nak buat kelas online, saya akan prepare slide ringkas-ringkas untuk kelas online. Saya nak buat PowerPoint lah. Okay. Kadang-kadang je kalau saya tak sempat, saya akan just macam notate macam tu je lah kan. Jadi bila ada PowerPoint ni saya rasa seronok dan saya gunakan pula interactive quiz dalam PowerPoint ni yang kita dah download ni, iaitu class point ni. Jadi ini saya gunakan slide drawing Okay, jadi ini bila kita klik, selepas ni dah habis kelas kan, bila kita klik kita masih boleh tengok respon pelajar lah. Okay, so saya view respon tu. Okay, jadi ini tapi tulisan pelajar akan nampak buruk sikit lah sebabnya dia orang punya font kecil kan. Jadi macam saya ni saya buat sampai ada 9 tempat kosong. Jadi mungkin kalau nak buat boleh buat 4 saja ke kan. Jadi pelajar boleh tulis lah. So bila kita nak tengok balik kat sini, kita boleh klik satu-satu tau dekat semasa dalam kelas pun. Lepas kelas kan ni dia keluar paparan macam ni kan. So macam ni pelajar saya tak ramai masa ni. Jadi 3 yang respon. Okay, jadi kita boleh klik dekat pelajar, klik dekat ni. So kita boleh bincang terus dan boleh tanda terus dalam kelas. Jadi pelajar terus dapat jawapan mereka sama ada salah atau betul. Ya. Terus boleh ni lah. So kalau tengok pada ni maksudnya pelajar seolah-olah tulis dekat slide saya tu. Tapi diorang sendiri dapat seorang satu. Diorang punya seorang satu slide drawing dan diorang tulis jawapan diorang. Macam tu lah. Kemudian dia akan masuk secara automatik dalam PowerPoint kita kan? Bila kita view respon ni kita nampak lah. Okay, lepas tu kita boleh save. Kita boleh insert result slide ni. Bila kita klik dia akan masuk dalam slide kita. Jadi kita boleh simpan, maksudnya kita boleh terus annotate dan tunjuk pada pelajar. Itu memang saya berkenan macam mudahnya. Senang betul. Terus pada slide PowerPoint kita. Jadi tak perlu nak print, tak perlu kalau biasa ni kita pergi photostat, lepas tu nak tanda lagi. Jadi sekarang ni waktu mengajar pun kita boleh semak hasil kerja pelajar. Boleh kita bila pelajar dah hantar-hantar tu, kita pun boleh terus bincang satu-satu dengan pelajar dalam kelas lah. Jadi ini memang menarik lah. Okay, so kalau tengok kat sini, ni slide saya. Okay, slide saya macam ni. Dan itulah yang exactly yang pelajar nampak dan pelajar jawab. Tu memang saya suka sangat lah slide drawing ni. Tapi untuk ni bagi mungkin letak 4 je ke, sebab 9 ni pelajar macam cikgu boleh zoom tak? Tak boleh zoom lah pula sebab saya guna phone kecil. Okay, so mungkin boleh kecilkan ruangan jawapan tu, boleh kurangkan lah supaya pelajar buat besar-besar kotak kan, supaya pelajar boleh tulis lah dengan jari mereka. Sebab pelajar mungkin tak ada iPad ke ataupun tablet, betul? Jadi mereka hanya guna handphone yang ada touchscreen dan dah boleh jawab dah. Memang bagi saya tu memang sangat best lah. Saya memang excited sangat dan saya suka lah. Okay. Itu contoh untuk slide drawing Okay, sekarang saya tunjuk satu lagi contoh untuk lain. Sekejap ya. Okay, ni contoh saya buat multiple choice. Okay, jadi cara dia macam ni je. Cikgu masukkan soalan apa-apa yang cikgu nak tanya. So kalau nak buat multiple choice, cikgu letak siap-siap lah dalam slide PowerPoint cikgu tu. A apa, B apa, C apa, D apa kan. Okay, lepas tu cikgu dekat dekat class point ni cikgu just klik je dekat multiple choice. Jadi dia akan keluar paparan hijau macam ni. Okay, lepas tu dia akan keluar dia punya setting dia dekat sebelah. Jadi kita boleh set lah. So macam ni saya set dia dalam bentuk competition. Jadi pelajar siapa yang dapat yang dulu jawab, dia akan ikut ranking lah.
yang betul apa semua kan. So kita boleh, bila kita dah keluar daripada kelas, kita boleh view semula kita punya respon tu. Okay, ataupun maksudnya semasa kelas tu pun kita boleh tengok. Okay, so ada yang jawab A. Okay, lepas tu kita boleh dekat atas ni kita boleh klik jawapan yang betul yang mana satu. Jadi so siapa yang jawab kita boleh tengok juga. Macam yang ni kan, 5 orang jawab C dan jawapan C tu betul. Okay, jadi kita klik je dekat C ni, dia akan keluar gambar tangan macam ni kan. Klik tu kita boleh nampak, okay, Tania, Miza, Lia, Maisara, Dia, Azima, Farah, Akilah. Kan, kita boleh tahu terus siapa yang betul, siapa yang salah, dan pelajar pun boleh tengok. Tu menarik sangat. Lepas tu kita nak simpan, kalau kita nak guna slide yang sama untuk kelas yang lain, betul tak? Jadi kita boleh insert result ni dalam slide kita. Kita boleh, lepas tu kita boleh gunakan untuk kelas yang lain lah. Dan bila kita gunakan untuk kelas yang lain, kelas kod pun dia akan berbeza. Betul tak Cikgu Sheila? Betul-betul. Boleh je guna banyak kali. Boleh slide yang sama banyak kali untuk kelas yang berbeza. So kita pun tak gaduh nak buat banyak-banyak slide. Slide itu je lah kita gunakan. Tapi kita tutup slide PowerPoint kita ni. Lepas tu next class kita buka, nanti dia akan keluar kelas kod yang berbeza untuk kelas yang lain tu pula lah. Dan respon pelajar kelas tu pun kita boleh simpan juga. Jadi kita dah ada result untuk kelas, katakan kita ada banyak kelas, kelas A, kelas B, kelas C, kita boleh simpan guna slide PowerPoint yang sama. Tak perlu nak ubah-ubah. Kita nak ajar tajuk yang sama, soalan yang sama yang kita nak. Jadi ini sebenarnya bagi saya memang seronok sangat, sebab memang pertama memang suka guna PowerPoint, dan dengan PowerPoint boleh terus kita, selalunya kita bercakap seorang-seorang, betul tak? Kalau dalam kelas kita cakap-cakap, lepas tu kita panggil-panggil, nyaut pun tidak kan. Ni kamu kena dengar betul-betul ni, kejap lagi kamu tak jawab soalan nanti tak tahu nak jawab kan. Jadi cikgu ambil masa untuk penerangan tu macam sekejap, lepas tu terus soal pelajar apa yang kita baru ajar sekejap tadi. Jadi cuma memang saya nak tanya satu. Okey. Bermakna kita tak boleh dengar suara pelajar je, betul tak? Okey, so untuk dengar atau tak suara pelajar tu, kalau cikgu guna Google Meet ataupun apa-apa platform lah, macam saya biasanya saya guna Google Meet. Jadi saya masih boleh berkomunikasi lah dengan pelajar. Tapi kalau cikgu macam Cikgu Sheila pernah cuba buat tak buat Google Meet pun, just dalam WhatsApp ataupun dalam grup Telegram atau WhatsApp. Dalam WhatsApp tu semua hari ni kelas tapi cikgu tak buat Google Meet. Cikgu nak kamu klik kelas suara masuk kod. So maksudnya penerangan kita tu dalam WhatsApp. Jadi nak bagi tahu kata macam mula-mula tadi Cikgu Sheila dengan Tuan Haji Faisal ada cakap tadi, maksudnya kita tak ada platform melalui Google Meet ke apa ke pun, kita masih boleh buat. Tapi dengan syarat pelajar, cikgu mesti on slideshow ni, mesti cikgu dah buka lah, nanti baru pelajar boleh masuk. Sebab saya rasa penting bagi sekolah-sekolah kecil, jauh di luar bandar, tak biasa buat Google Meet, WhatsApp, Telegram ini merupakan perhubungan yang sangat penting. Ya, betul. Jadi mungkin kita boleh tengok contoh satu. Cikgu Sheila lah, sebab saya selalu saya buat Google Meet. Saya tak pernah lagi cuba suara macam tu. Cuba mungkin Cikgu Sheila boleh tunjukkan contoh. So saya stop sharing dulu contoh dia sebenarnya yang sama juga macam yang tadi, cumanya bila dalam WhatsApp group tu saya akan rakam suara. Sekarang buka, saya akan bagi masa 4 minit, buat sekarang. So dia orang akan penting ni Cikgu Sheila. Sebab contoh macam di sekolah isteri saya, dia menggunakan WhatsApp sebagai perhubungan yang penting. Sebab pelajar ni tak ada data, handphone ada satu. Jadi kalau boleh gunakan ini sebagai satu bahan yang untuk interaktif dalam WhatsApp, saya rasa sangat berguna kepada cikgu-cikgu yang mengajar di luar bandar. Dia memang boleh, sebab hari tu masa saya cuba tu, kelas saya dah pukul 1.50 mula. Jadi pelajar daripada awal diorang dah ber-Google Meet dengan cikgu yang sebelumnya. Jadi macam
Saya cakap okay, saya bagi link ni semua masuk. Saya tengok lah semua macam tak ada yang masuk kan. Cakap okay tak apa, tak payah masuk. Awak klik saja classpoint.app, masukkan kod saya. So waktu tu mula-mula 3-4 orang yang masuk. So saya dekat tapi yang lain tu diorang sebenarnya ada di dalam WhatsApp kan. So saya rakam suara, cakap okay kita buat soalan ni lagi ramai 12, 13 sampai 15. Sebab dia tengok cikgu ni apa bercakap je ni kan, tapi diorang tak nampak apa-apa. Bila diorang masuk dekat kelas kod tu baru dia tahu. Sampai ada yang cikgu diorang letak dalam chat tu, cikgu kejap dah cikgu, saya belum sempat jawab, cikgu dah tutup. Jadi benda tu nampak fun untuk diorang. Bila ada respon, sebenarnya memberi semangat kepada cikgu-cikgu yang mengajar. Betul tak? Ya, betul. Lepas tu diorang macam compete tau. Okay, yang kawan ni dah hantar ni, kenapa? Terus saya dalam WhatsApp tu, okay cepat ni dah hantar dah ni, korang mana ni? Kita bagilah macam diorang rasa nak bercompete antara satu sama lain tu. Tu diorang rasa seronok. Yang ini sebenarnya saya nak tunjuk yang mana PowerPoint sebenarnya kita tak perlu dah macam dulu. Dia ada banyak template-template menarik yang cikgu boleh terus install. Kalau ada yang cikgu tak tahu, so saya nak tambah sikit dekat sini lah. Sebab untuk menggunakan ClassPoint ni cikgu kena ada PowerPoint kan. Jadi untuk dapatkan template yang cantik, yang ini saya tunjuk satu lah. Sheila, kita ada satu panggilan. Hello. Assalamualaikum. Saya nak bertanya sikit je. Ya, boleh. Siapa di atas talian? Online boleh pakai ke kelas boleh? Ulang boleh? Saya tak dengar. Terima kasih. Okey. Dia bertanya kalau kelas ni secara atas talian boleh digunakan ke? Secara atas talian tu maksudnya dia menggunakan Google Meet macam tu ke? Sama ada Google Meet ataupun Zoom ke, atau menggunakan apa-apa saja yang atas talian, kita nak gunakan PowerPoint ni sebagai interaktif. Boleh. Okay, dia macam Cikgu Yati buat tu, Cikgu Yati sharekan PowerPoint tu kan sebagai share screen, betul tak? Ya, betul. Share screen itu jadi pelajar nampak lah, dan yang itu cikgu tak payahlah guna WhatsApp macam saya. Jadi dia terus pelajar buka dia punya mic, cikgu buka mic, jadi mereka boleh berkomunikasi dan nampak apa yang berada di slide yang di share lah. Jadi dia boleh guna dua, sama ada cikgu dalam atas talian menggunakan Google Meet apa semua tu, ataupun kita atas talian tu kita ada dua mode kan sebenarnya. Walaupun kita menggunakan WhatsApp pun kita masih dikira sebagai secara online kan. Jadi itulah, sama ada cikgu nak buat share screen cikgu punya PowerPoint tu, ataupun tak perlu kita buka Google Meet, tak perlu kita buka Teams. Kita hanya buka paparan slide cikgu tu. Kemudian pelajar di rumah dia tak perlu masuk Meet, dia hanya masuk kelas kod tadi je. Tapi satu yang penting, internet mesti ada kan? Mesti ada lah. Takut nanti WhatsApp tu tapi paling-paling WhatsApp lah. Okey, teruskan Cikgu Sheila. Okey, yang ini sebagai tambahan lah. Mungkin ada yang cikgu tahu, mungkin ada yang tak tahu. Kebanyakan PowerPoint kalau cikgu nampak macam saya dengan Cikgu Yati buat comel-comel tu kan, ini sebenarnya banyak yang percuma. Okey, ini salah satu saya nak tunjuk lah, slide go. Okey, macam cikgu boleh type di slide go ni, kemudian cikgu boleh klik. Okey, kemudian nampak paparan macam ni kan. Dia ada banyak lah, ada education, ada popular. Contoh saya ambil education. Okey, saya nak ambil ni, bila dah banyak-banyak yang comel-comel ni kita jadi rambang mata. Ya. Okay, contohlah yang ini, grammar workshop. Okay, saya klik saja dekat dia. Okey, kemudian cikgu nampak besar buku saya ni. Okey, dekat sini ada PowerPoint, kita boleh download this template. Okey, sebelum tu cikgu tengok lah. Okey, cikgu scroll tengok tepi ni. Okey, dia cantik. Okey, cun semua. Cikgu klik sahaja download this template ni, PowerPoint. Okey, tengok ni percuma dah cikgu? Ya. Yang percuma tu yang nak dengar tu. Percuma. Kita ambil yang percuma. Tapi bila kita guna percuma ni kita kena bagi kredit jugalah. Okey. Dekat ni kan. So, alamak tak nampak. Okey, nampak kan dekat sini dah ni dah di-download. So saya open.
Okey. Potong pula muka. Open, dia terus masuk PowerPoint. Dia terus masuk ke dalam kita punya PowerPoint. Cikgu klik je enable editing. Okey. Dan cikgu boleh terus menukar. Jadi tak payahlah susah-susah nak fikir-fikir macam mana design. Ya, itulah rahsianya sebenarnya. Macam tu sahaja sebenarnya. Untuk bagi nampak fun ke, nampak comel sikit lah. Tak adalah. Kerana saya ni, kreativiti saya tak banyak untuk saya tiba-tiba nak tukar-tukar sini merah, sini biru, sini hijau tu dia kurang sikit. Jadi kita gunalah apa yang ada. Bagi cikgu sekolah rendah, gambar ni atau display ni sangat penting. Sebab warna-warna ni menarik kadang-kadang. Untuk menarik. Jadi dia banyak lah. Dia salah satu tadi saya tunjukkan kelas slide go. Dia ada lagi satu juga slide Minia. Jadi kiranya kita tak adalah keluar topik sangat kan, sebab dia masih berkenaan dengan PowerPoint. Jadi dekat sini pun ada template yang percuma. Yang tu penting. Betul. Jadi contoh saya nak yang fun. Okay, close. Jadi sama juga ada beberapa paparan yang cikgu boleh pilih. Okay. Step yang sama, klik di tempat yang yang mana cikgu rasa cikgu nak tu. Kemudian cikgu scroll. Kemudian cikgu tengoklah perkataan download. Ni download PowerPoint. Okay. Download PowerPoint tu, cikgu tengoklah dekat cikgu punya folder, download, cikgu open. Macam tadi juga, terus masuk. Okey, ada satu soalan ni daripada cikgu Eda Jamel. Murid boleh jawab di luar waktu PDP tak? Maksudnya time tu kita buat macam mana? Cikgu Yati ada nak jawab, Cikgu Yati? Okey, boleh saya cuba jawab? Okey, terima kasih pada Cikgu Ida Jamil. Soalannya, murid boleh jawab di luar waktu PDP tak? Sekiranya cikgu dah tutup PowerPoint, murid masih boleh masuk kod lagi tak? Okey, jawapan yang pertama, murid masih boleh jawab di luar waktu PDP. Okey. Oh ya, itu bagus tu. Okey, tapi dengan syarat macam Cikgu Sheila cakap tadi mula-mula, boleh jawab waktu PDP, di luar waktu PDP, asalkan pada masa tu cikgu buka slide PowerPoint. Jadi dah menjawab sekali dengan jawapan yang kedua. Sekiranya cikgu dah tutup PowerPoint, murid masih boleh masuk kod lagi tak? Okey, murid masih boleh masuk kod. Tapi bila masuk kod, tapi murid tak nampak paparan slideshow, dia akan keluar beritahu kata tak ada dalam mode slideshow, tapi masih boleh masuk. Okey, jadi di sini dia punya point dia adalah apa yang class point ni sebenarnya dia nama pun interaktif. Interaktif ni maksudnya bila kita buat secara live. Maksudnya tak kisahlah kalau buat Google Meet ke, kalau tak Google Meet ke, kalau macam tadi Cikgu Sheila, dan saya nampak daripada komen-komen tu daripada komen-komen tu ada yang kata guna WhatsApp, tak buat Google Meet. Okey, asalkan cikgu buka slide PowerPoint tu, dia punya fungsi dia sebenarnya adalah interaksi dua hala. Interaksi dua hala tu maksudnya berlangsung semasa itu. Jadi itu maksud dia. Jadi kalau macam cikgu tutup slideshow tapi cikgu bagi kelas pelajar boleh masuk kod, tapi dalam tu dia akan tulis presenter tak buka slideshow. Macam tu lah, dia macam tu. Itu menjawab persoalan. Tu sebenarnya konsep dia live sebenarnya. Itu kita nak, bila kita ajar, kita soal pelajar, kita dapat feedback daripada pelajar semasa itu. Itu maksud dia untuk online kelas, untuk class point ni. Itu maksud dia lah. Saya harap menjawab lah. Okey. Betul tak Cikgu Sheila?
Betul-betul. Dia itulah syarat dia tu je, cikgu buka cikgu punya slide PowerPoint pada masa yang sama, pelajar buka dia punya class.app tu. Okey. Tak kisahlah cikgu buka malam, cikgu bagi arahan malam, pelajar buka malam, semua tu boleh, tapi syarat tu itulah dua-dua kena bersama-sama membuka slideshow cikgu dan pelajar buka dia punya classpoint.app. Jadi kalau cikgu-cikgu nak bagi pelajar masuk lama sikit, bermakna cikgu kena sentiasa buka kelas cikgu tu dulu. Mungkin dia ada hadkan masa. Mungkin saya bagi arahan macam yang saya dah buat tu lah, saya bagi arahan. Okey, saya akan buka slide saya ni 10 minit je. Okey. Jadi awak akan cuba jawab lah soalan yang ada tu dalam masa 10 minit. Kemudian saya akan close submission. Saya akan pergi kepada soalan kedua. Jadi bila dalam masa 10 minit tu, macam kita dalam kelas juga, 10 minit jawab, lepas tu stop. Okay, awak kena jawab soalan kedua, saya buka lagi 10 minit. Jadi dia tak boleh pergi ke belakang balik. Dia akan ikut juga saya punya slide tu. Slide 2 lah. Slide 3, slide 3 lah. Bermakna kita tahu kehadiran pelajar tu berada bersama kita. Ya, betul. Okey. Itu yang penting tu sebenarnya. Okey, nampaknya masa sangat cemburu yang kita dah pada pukul 4.27. Okey, kita ada 3 minit lagi. Jadi mungkin kita bagi peluang Cikgu Yati untuk bercakap sesuatu 1 minit. Silakan. Okey, jadi apa yang saya nak cakap, saya rasa sebenarnya saya seronok lah menggunakan ClassPoint ni, bagi saya mudah. Jadi semuanya pada PowerPoint, dan bila saya nak buat tu saya ajar sekejap, lepas tu pelajar, saya tanya soalan, pelajar boleh terus respon semasa itu. Dan yang paling best, macam tadi, pagi tadi saya buat kelas untuk pelajar tingkatan 5. So saya ada buat latihan lukisan graf, lukis graf histogram. Jadi apa yang saya buat adalah saya letak kertas graf, dekat slide. Okey, lepas tu saya bagi soalan, saya beritahu skala berapa paksi Y, paksi X. Kemudian saya interaktifkan dia, saya jadikan, saya guna slide drawing. Jadi pelajar lukis graf histogram pada paparan tu. Jadi diorang hantar dan saya pun boleh tengok diorang punya, tapi buruk sikit lah sebabnya tak guna pembaris apa semua kan. Tapi yang penting saya boleh dapat feedback la tu juga orang kata kan. Pelajar tahu lukis graf histogram ke tidak. Saya tunjuk-tunjuk diorang tengok, okey sekarang kamu nak kena lukis. Okay, jadi sekarang cikgu bagi kelas kod, kamu masuk dan lukis graf histogram seperti yang cikgu ajar tadi. Jadi diorang memang tak boleh nak leka lah. Macam nak buka tidur ke, kita tak nampak pelajar kan. Jadi pelajar pun boleh lukis terus. Itu yang memang saya suka lah sangat. Saya pun boleh tahu feedback pelajar faham ke tidak. Itu pandangan Cikgu Nurhayati. Okey, 1 minit pula untuk Cikgu Sheila. Silakan. Okey, terima kasih Tuan Haji Faizal. Okey, sebenarnya banyak aplikasi-aplikasi yang ada di luar sana yang mana ClassPoint ni salah satu alternatif tu cikgu boleh gunalah. Okay, dan selalu saya kalau ikut saya punya YouTube channel tu, apa-apa yang saya suka memang saya akan banyak buat video tentang tu. Dan apa yang terkini. Jadi bagi saya sekarang ni, inilah yang saya nampak yang mana saya tak perlu nak menggabungkan. Kadang-kadang saya gunakan Mentimeter untuk masukkan juga dalam saya punya kelas untuk dapatkan feedback. Jadi benda-benda tak payah. Contohnya macam baru-baru ni saya ada ceramah untuk Sasbadi. Nak dapatkan feedback pelajar macam susah sebab kita dia dalam Zoom dan pelajar tak dibenarkan untuk bersuara. Jadi bila kita bagi teknik menjawab, pelajar tak bersuara tu payah untuk saya nampak nak tahu dia faham ke tidak. Jadi apa yang saya buat, saya gunakan ClassPoint ni dalam saya punya slide presentation saya. Saya letak soalan, kemudian pelajar yang di luar sana diorang tulis jawapan diorang di situ. Jadi saya boleh terus nampak pelajar tu salah ke, pelajar tu betul ke, kenapa potong markah, kenapa dapat markah. Tanpa mereka perlu bersuara. Jadi betul. pada saya ClassPoint ni saya sangat suka menggunakannya dan saya harap selepas pengusian ni ramailah yang akan menggunakannya. Cuma satu je, so sorry to say, iOS belum boleh menggunakan lagi ClassPoint.
Sedih bagi pengguna Apple. Kalau cikgu sebagai pelajar, cikgu masuk menggunakan iPad cikgu, boleh. Untuk annotate, untuk cikgu melukis, macam cikgu Yati kata nak lukis graf tu, cikgu boleh guna pen cikgu lah sebagai pelajar. Tapi untuk cikgu install sendiri dalam cikgu punya MacBook, memang tak boleh. Belum lagi. Okey, saya tutup ini dan saya ada satu konklusi. Apa yang bagusnya kelas point ni. Okey, satu yang saya dapati ialah kelas point ni bersifat interaktif, dua hala dan tidak perlu cetak, jimat duit photostat dan jimat masa cikgu, kan? Jadi dan kalau kita gunakan betul-betul kelas point ini, kelas kita akan jadi sangat aktif dengan pelajar-pelajar, walaupun kita tak nampak muka mereka tapi kita tahu mereka hadir. Dan yang paling penting mereka menjawab soalan. Itu kita nak tahu tu dapat ke tidak yang pada hari tu. Kan, betul. Kalau yang kita menarik. Dan sekarang ni dah ramai yang mendaftar, dan bagi yang mendaftar dalam kehadiran, bagi guru-guru dalam KPM akan dimasukkan ke dalam SPL. Bagi yang bukan dalam KPM, tak apa. Nanti tuan-tuan akan dapat sijil yang kami akan masukkan dalam email cikgu-cikgu. Okey, dengan itu saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Cikgu Sheila, Cikgu Nurhayati dan terima kasih. Saya rasa perkongsian hari ini yang sangat hebat. Dan dia memang ditunggu-tunggu kerana kita dah ada program ini setiap minggu dan insyaAllah kita akan kemukakan topik-topik yang menarik lagi pada minggu hadapan. Okey, sekian saja dari saya. Assalamualaikum. Jumpa lagi pada minggu depan pada waktu yang sama. Bye. Assalamualaikum. Bye-bye. Jumpa lagi.